Bila anak-anak katakan dah dibawa untuk menghadiri terapi pertuturan ini, apa pula peranan ibu bapa? Sebab kita dah ada terapis dah yang membantu. Ibu bapa boleh relax ke ataupun macam mana? Okey, ibu bapa buat me time kan. Yeah. Okey, sebenarnya peranan ibu bapa dia memang memainkan peranan yang besarlah. Okey, kalau tengok tadi memang kita kata hantar pergi terapi kan. Biasanya terapis akan memberi maklum balas kepada ibu bapa untuk sambung di rumah. Sebenarnya saya kalau dengan ibu bapa, saya biasa galakkan ibu bapa hari-hari secara konsisten buat aktiviti bersama anak 5 minit je dulu. Okay. 5 minit je. Kadang-kadang ibu bapa rasa saya balik rumah nak kena macam ni nak buat kerja rumah, nak masak semua, saya tak sempat. Tahu anak saya dah tidur. Yeah. Saya pun pernah. Okey, sebenarnya mulakan dengan 5 minit tapi kena konsisten setiap hari. Sebab ada pasien saya, alah puan, saya mula-mula buat 5 minit, lepas tu tak sedar. Saya tahu-tahu je dah nak 30 minit, 40 minit. Dia rasa seronok bercakap dengan anak dia, rasa seronok berkomunikasi, beraktiviti dengan anak dia. Sebab tidak berlakunya communication breakdown. Jadi ada interaksi lah. Jadi ibu ayah mulakan dengan 5 minit dulu. Biasanya 5 minit saya ni saya kata ubah gaya interaksi lah. Okay. Jangan asyik nak banyak tanya je kan. Jangan asyik nak banyak tanya je. Kejap-kejap asyik tanya. Dah macam exam je kan dengan anak tu. Jadi 5 minit itulah yang kadang-kadang sebenarnya anak sangat menantikan. Anak rasa macam, okey, dah cukup, dah masa dengan ibu kan. Dia memang dah siap duduk, dah rasa excited, rasa teruja sebenarnya. Jadi ibu ayah mulakan di rumah 5 minit dahulu. And then dapatkan, itulah saya kata dapatkan daripada terapis, terapi pertuturan yang kita jumpa tu untuk apa aktiviti yang boleh saya lakukan dengan anak sebenarnya. Dan saya kira detik yang paling istimewa untuk ibu bapa yang mempunyai anak ada speech delay ni ialah bila anak itu boleh berkomunikasi dua hala dengan sempurna kan. Okey. Dan berkenaan dengan bahasa pula, setengah ibu bapa menggunakan dua bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi adakah penggunaan lebih daripada satu bahasa dalam komunikasi seharian memberi kesan kepada perkembangan bahasa dan pertuturan anak itu? Okey. Bagi anak-anak yang memang mempunyai speech delay lah ya, yang ada kelewatan perkembangan bahasa, memang kita galakkan untuk gunakan satu bahasa dulu. Bahasa dominan lah. Jadi yang kena konsisten guna bahasa bukan anak, sebenarnya ibu ayah. Maksudnya komunikasi antara keluarga pun perlu menggunakan satu bahasa juga? Satu bahasa dulu. Okay. Sebab anak ni, dia akan menguasai satu bahasa. Bila dia dah kuasai, kita kata dah kukuh satu bahasa, jadi bahasa kedua tu dia mudah nak belajar. Okay. Sebab terutamanya sekarang ni kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris, memang dia punya grammar dia tu memang terbalik nanti. Jadi nanti kan kita jadi kerja lain lagi. Dah ajar perkataan, lepas tu nak ajar pula nak susun. Susun pula perkataan tu jadi ayat yang lebih grammar lah, lebih structure yang betul. And then sebenarnya kadang-kadang ibu ayah, saya nak English lah sebab anak saya banyak tengok ni kan, banyak tengok gadget. Itu yang kadang-kadang keluarlah slang-slang YouTuber dia tu. Dia punya slang-slang dia tu. Saya tak tahu lah mana anak saya dapat. Kan? Saya cakap English pun saya tak tahu. Jadi sebenarnya saya kata pilihan bahasa yang perlu digunakan, yang perlu dipilih adalah pilihan yang ibu ayah. Boleh nak berinteraksi dengan anak, bukan pada pendedahan anak itu. Bukan. Supaya nanti ibu ayah boleh aktif berinteraksi dengan anak. Jadi anak tu nak belajar daripada gadget itu senang. Kita tak ajar pun dia dah tahu kan. Jadi interaksi antara ibu ayah dengan anak ni yang penting dululah. Jadi kadang-kadang tu dia kata, saya tak tahu English, jadi saya bagi je lah dia tengok tu. Nanti dia belajarlah sikit-sikit itu English. Saya tak tahu. Saya tak cakap lah dengan dia. Tapi yalah, walaupun ada gadget dan sebagainya, tapi yang lagi penting ialah ibu bapa. Ya. Sebab gadget ni dia satu hala. Jadi ikutlah anak-anak ke depan, ke belakang, kan? Ikut dia je kan yang dia rasa suka nak dengar kan. Jadi kalau dengan ibu ayah ni memang betul-betul lah kita tengok dari segi ekspresi muka macam mana, apa nak difahami, boleh kita kata boleh explore lah, maksudnya teroka dari segi kita kata dari segi sensori lah. Lagi banyak rangsangan lah bila komunikasi dengan orang kata ibu bapa berbanding dengan gadget. Okey, baiklah. Dan kita akan berehat seketika, tapi selepas ini kita akan bincang pula adakah tunggu dan lihat adalah sesuatu yang disarankan ataupun tidak. Semuanya selepas ini.
Lambat bercakap, usah tunggu. Topik yang kita bincangkan dalam Hello Doktor daripada tadi, dan sekarang ni kita dah sampai ke segmen yang terakhir. Mungkin Puan Sheryn boleh kongsikanlah tentang ibu bapa yang mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Saya rasa ramai yang mengambil pendekatan itu. Macam tunggulah, nanti mungkin dia cakap, mungkin anak tu akan bercakap. Adakah pendekatan ini sesuatu yang boleh dilakukan ataupun sepatutnya lagi cepat lagi bagus? Okey. Tunggu dan lihat ya. Soalan saya kembali balik kepada ibu ayah, berapa keyakinan, berapa garanti ibu ayah yang anak ni akan bercakap nanti. Jadi kalau memang ibu ayah yakin sangat, saya rasa sebab anak kita ni tak samalah dengan anak orang lain. Sebab kadang-kadang mungkin ibu ayah terpengaruh dengan cerita-cerita anak dia okey, nanti dapatlah tu pick up. Tapi sebenarnya kita kena tahu banyak sangat berlakunya evolusi, terutamanya dari segi evolusi perkembangan pendidikan, perkembangan akademik. Dulu memanglah konsep dulu tu, zaman-zaman saya dulu, darjah 1 memang ABC lah baru belajar. Sekarang tidak. Pergi 3 tahun, 4 tahun, pergi prasekolah, tadika, memang dah kena membaca. Okey, jadi sebenarnya umur anak ni, kalau lagi kita tunggu dan lihat, kita kena tengok anak tu sendiri. Kesian sebab apa? Anak ni umur dia akan makin berkembang besarlah, bertumbuh kan. Jadi sebenarnya umur anak dia tak akan rewind balik, dia tak akan rewind kan. Jadi kita kata nanti jurang kita kata kelewatan tu akan makin besar. Tadi pun saya dah kongsikan 6 bulan je dah ada signifikan sepatutnya perkataan boleh dapat kan. Jadi akan memberi kesan secara langsung kepada anak ni, bukan saja dari segi cakap tapi sebenarnya dari segi tingkah laku. Ya, kadang-kadang tu yang kata-kata kalau lagi anak tak bercakap tu suka nak mengamuk je. Sebab apa? Kalau kita bayangkan kita di satu hari tak bercakap, agak-agaknya macam manalah dia punya gelodak dia tu kan. Jadi bayangkan anak kita ni 3 tahun tak bercakap, 4 tahun tak bercakap. Lagi nak tunggu ke? Jadi itu akan ada tingkah laku yang tidak sewajarnya lah. Yang kedua akan menyebabkan kesan dari segi emosi kan. Jadi kadang-kadang ada anak ni pergi sekolah tak faham apa cikgu ajar, lepas tu tak faham nak bersosial dengan kawan-kawan, kena buli, kena ejek. Jadi anak ni sedih balik rumah nak sampaikan, nak ekspreskan pun ibu pun tak faham. Okey, jadi banyak kesan-kesan lain, kesan dari segi akademik, pembelajaran. Sebab tak boleh nak faham perkataan, tak boleh nak, kita tak nak sebut. Jadi kadang-kadang akan memberi kesan kepada membaca, mengira, 3M lah, menulis kan. Jadi itulah kita kata berapa lama lagi nak tunggu ni? Kan? Adakah sepatutnya ada macam umur yang spesifik yang mesti pergi masa ni? Umur yang spesifik memang saya senang je red flag, 1.5 tahun tak ada perkataan, jumpa je. Sebab dia tak akan, dia no harm lah. Maksud saya tidak memberi keburukan pun kepada anak, malah kepada kita, ibu ayah pun tidak memberi keburukan. Lagi kita tahu awal, tak apa. Kalau memang bukan anak saya, tak ada diagnosis apa-apa. Tapi sebenarnya sewajarnya kita boleh belajar apa yang saya perlu buat, apa yang saya perlu lakukan untuk anak saya yang ini. Mungkin bukan untuk adik-beradik dia lain, tapi anak yang ini. Okey, baiklah. Dan mungkin ibu bapa juga macam mungkin dapat tahu ataupun detect lah anak mempunyai sedikit kelewatan, tapi mungkin belum lagi pergi terapis, tapi nak cuba merangsang dahulu di rumah. Ada tak apa-apa tips yang boleh dikongsikan? Okey, tips saya mudah. Mudah tu adalah MUDAH. M tu adalah mudah, maksudnya gunalah ayat mudah. Kalau bercakap dengan anak tu, guna ayat mudah, masukkan bunyi-bunyi yang menarik untuk anak mudah nak dengar kan. Maksudnya contoh kalau kucing, miau. Okey. And then you ulang dan ulang. Sebenarnya ibu ayah dalam tempoh satu situasi tu ulanglah 7 kali paling minimum sebenarnya. Okey, ini buku, ada buku. Buku best. Jadi ulang dan ulang. D tu adalah diam seketika. Yang inilah kadang-kadang ibu ayah sukar. Sebab apa? Dia rasa anak tak bercakap, dia lah yang kena bercakap dia. Dia macam kita ni dengan orang membebel, dia rasa macam kadang-kadang dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tengah tu tak proses. Jadi maksudnya terlalu banyak input yang masuk pada masa yang sama. Kadang-kadang benda tu bukan input pun nama dia. Dia macam bunyi bising kadang-kadang sebab anak rasa serabut. Dia rasa serabut sebab dia tak tahu yang mana dia nak fokus. Sebab you bercakap tu, okey ni tengok ni buku ni. Kenapa? Duduk dia diam. Mana satu saya nak dengar ni. Jadi anak dia lost lah. Okey. MUD
Jadi A itu adalah kita kata ayat penyata. Jadi sebab tu saya sangat galakkan ibu ayah janganlah banyak tanya dengan anak ni. Sebab anak pun ada perkataan nanti you rasa kita rasa frust juga sebab dah tahu anak tak boleh nak jawab lagi nak tanya soalan. Sebenarnya gunalah ayat penyata. Ayat penyata tu maksud saya you kena okey buku. Maksudnya pensel tulis. Guna ayat penyata je. Tak payah tanya ni apa? Untuk apa? Kenapa? Macam tu kan. H adalah hargai anak. Hargai anak sekecil-kecilnya adalah puji anak. Puji anak ni dia bukan puji anak tu. Oh abang pandai tapi you puji perbuatan. Puji spesifik perbuatan anak. Oh pandai pandang mata mama. Jadi anak tahu oh okey nanti saya ulang lagi perbuatan tu saya dapat pujian. Jadi anak tahu oh pandai duduk lama duduk atas kerusi bagus. Jadi puji secara spesifik puji perbuatan anak. Jadi anak tahu dan anak akan boleh ulang perbuatan yang baik tu. Jadi anak pun rasa seronok untuk berkomunikasi. Yes. Okey, dan ada sesuatu yang ingin dikongsikan pun? Oh okey, alright. Okey, ini adalah buku yang memang saya nak bantu sangat ibu ayah dan sebenarnya inspirasi ini datang daripada ibu ayah sendiri. Buku yang ditulis oleh saya tentang strategi A to Z bantu anak cakap dari rumah. Jadi bantu anak cakap dari rumah maksudnya A to Z ni daripada A, B, C semua ada strategi apa yang ibu ayah boleh lakukan untuk bantu anak dari rumah. Sebab apa? Nak jumpa macam saya katalah nak jumpa terapi pertuturan bahasa ni ya Allah dia tak ramai. Dia adalah tapi memang tak ramai dan slot dia sangatlah terhad dan kadang-kadang dia punya follow up dia 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kan. Okay. Baiklah.